surah Al-Mulk yang akan diberikan oleh Ustaz Samsul Bahrin bin Hashim. Ustaz Samsul merupakan yang di-Pertua Ikram Tul Intan yang kini bertugas sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kemasaan Rungkup, Selekoh, Bagan Datuk. InsyaAllah tanpa membuang masa, ana mempersilakan Ustaz untuk memberikan tazkirah, insyaAllah. Tafadhal maskura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Haji Rahil selaku pengacara dan urus setia majlis ilmu kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita sambung semula majlis ilmu kita, jom mengaji Al-Mulk dan tadabbur beberapa ayat daripada Al-Mulk. Program ringkas yang kita adakan setiap minggu, insya-Allah, untuk sama-sama memanfaatkan ruang masa yang ada dan juga saling ingat mengingati antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua dalam kehidupan dunia yang penuh pancaroba dan dugaan ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesihatan dan juga kelapangan dalam hidup, insya-Allah. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita yang dalam kesulitan, dalam sedang diuji dengan sakit, kesempitan hidup dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan bantuan dan pertolongannya, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung ayat yang ke-15, insya-Allah. Jadi dah banyak juga pertemuan ni, nampaknya banyaklah juga alhamdulillah ayat yang kita telah tadabbur kan. Tapi sebelum tu kita akan baca sikit daripada surah Sad berkaitan dengan galakkan mentadabbur Al-Quran. Sebelum ni kita beri hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fadilat membaca Al-Quran dan sebagainya. Hari ini kita bawa satu ayat daripada surah Sad yang sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita supaya mentadabbur Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Maksudnya Al-Quran adalah sebuah kitab. Kitabun anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kita lah umat Nabi Muhammad. Mubarakun, yang penuh dengan barakah. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya, mentadabbur ayat-ayatnya. Ini galakkan mentadabbur daripada ayat ini ya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kalau tidak dibaca, difahami pengertiannya, ditadabbur apa yang dikehendaki oleh Allah daripada ayat-ayat itu, maka tak dapatlah kita mengambil pengajaran daripadanya. Jadi untuk mendapat pengajaran daripadanya, perlulah kita mulakan dengan memahami maksud ayat-ayat itu dan mentadabbur kehendak, pengertian, hikmah di sebalik ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi insya-Allah itulah yang kita lakukan pada setiap minggu pada malam Rabu, Selasa malam Rabu, bersama-sama dalam
mentadabbur surah Al-Mulk ni insya-Allah. Baik. Kita sambung pada ayat kita, surah Al-Mulk ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi, huwa dia, yakni Allah, allazi yang ja'ala menjadikan. Dalam Al-Quran ni kadang-kadang Allah guna istilah ja'ala, kadang-kadang Allah guna istilah khalaqa. Ada kesempatan nanti kita bincangkan apa beza, kenapa Allah dalam setengah tempat, dalam setengah ayat Allah guna perkataan ja'ala, dalam setengah tempat yang lain Allah menggunakan perkataan khalaqa. Ya. Ja'ala makna menjadikan, khalaqa juga makna menjadikan. Ya. Ja'ala lakumul arda, lakum bagi kamu, untuk kamu, al-arda bumi, earth. Dia dah jadi bahasa kita pun. Zalula, mudah digunakan. Famshu fi manakibiha, famshu, maka berjalanlah kamu semua, kalian semua, fi manakibiha, pada segala penjurunya, segenap ceruk rantaunya. Wa kulu mir rizqih, wa kulu, kul, akala yakulu, kul. Kulu dan makanlah kamu semua. Mir rizqih, min daripada atau sebahagian, rizqihi rizqinya. Wa ilaihin nusyur dan kepadanya, yakni kepada Allah, an-nusyur, kita akan kembali waktu kita dibangkitkan nanti. Okay. Maknanya kita akan dikembalikan kembali kepada Allah bila kita dibangkitkan di hari akhirat nanti. Ini ayat yang ke-15 daripada surah Al-Mulk. Baik, kita lihat apa berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ya, ayat akhir yang kita ulas pada minggu lalu ialah ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu zahirkan dan rahsiakan. Hari itu kita cerita pasal perasaan orang-orang kafir musyrikin, ya, yang merasa bahawa Allah tak tahu kalau mereka mengata dan menghina Nabi, mengejek Nabi secara perlahan-lahan, ya, secara senyap-senyap, ya, tidak cakap kuat-kuat. Tapi Allah perjelaskan kalau Allah tu yang mencipta manusia tu sendiri, takkan Allah tak tahu apa yang manusia zahirkan dan apa yang manusia rahsiakan. Ya. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha halus pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi selepas Allah berbicara tentang diri manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat berikutnya yang kita baca tadi, ayat yang ke-15, berbicara pula tentang bumi yang diciptakan oleh Allah untuk kegunaan manusia. Dengan Allah sediakan serba-serbi kemudahan dan segala sumber kehidupan yang selesa. Okay. Lepas Allah cerita pasal kejadian manusia tu, Allah yang menciptakan manusia, sekarang Allah ceritakan pula Allah telah menjadikan bumi yang terbentang luas ini untuk kegunaan manusia. Dan pada penceritaan tentang penciptaan bumi yang luas terbentang ini, terserlah penegasan tentang kekuasaan Allah. Ayat yang kita dah baca dulu. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah. Dan kesempurnaan penciptaannya yang tiada cacat cela. Bila Allah sebut tentang penciptaan langit, khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan lihat daripada ciptaan Allah Ar-Rahman daripada sebarang cacat cela. Selain gambaran dalam ayat yang ke-14 itu, gambaran tentang sifat-sifat Allah, antaranya ialah Al-Latif dan Al-Khabir. Jadi bila kita kaji tentang penciptaan bumi yang luas terbentang ini untuk manfaat manusia,
terserlah bahawa Allah memang maha berkuasa dan penciptaan Allah terhadap makhluk ni adalah sangat sempurna, tiada cacat celah maksudnya, dan benarlah sifat-sifat Allah yang Al-Husna, yang maha mulia, Al-Latif, Al-Khabir. Okay. Jadi kita lihat apa penjelasan para ulama tafsir berkaitan ayat ini insya-Allah. Huwa allazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha. Apa makna zalula kat situ? Zalula diberikan maksud mudah digunakan. Jadi Allah ciptakan bumi ini mudah digunakan. Ditundukkan. Maknanya kita boleh memanfaatkan dia. Seolah kita menguasainya. Ditundukkan. Lembut sehingga selesa bagi kalian untuk berjalan di dalamnya dan memanfaatkannya. Walaupun kejadian bumi ini satu kejadian yang sangat gagah, sangat keras kita lihat, dia sangat luas, tapi dia sebenarnya sangat lembut pada manusia. Okay. Semuanya sesuai untuk kehidupan manusia. Allah ciptakan bumi ini. Okay. Itu pada pandangan ataupun tafsiran tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Okay. Kita lihat pula apa tafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Okay. Hamka menafsirkannya sebagai rendah. Zalul itu dengan makna rendah, iaitu rendah di bawah kaki manusia atau di bawah injakan manusia. Bagaimana tinggi pun gunung, bila manusia mendakinya, puncak gunung itu terletak di bawah kaki manusia. Itu tafsiran oleh Hamka. Zalul itu dengan maksud rendah. Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsirnya, dia mengaitkan istilah zalul ni biasa digunakan untuk binatang yang dijinakkan. Jadi dia lemah lembutnya tu boleh digunakan untuk sebagai tunggangan, boleh dimanfaatkan. Itu istilah zalul, biasa diguna kepada binatang yang telah dijinakkan. Dia ada kaitan nanti dengan bumi itu. Nanti kita lihat tafsiran seterusnya. Itu pandangan Ibnu Ashur. Perkataan yang kedua ialah fi manakibiha, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di atas segenap penjurunya. Manakib, ahli tafsir mentafsirkan sebagai segenap penjuru atau daerah yang jauh. Boleh pergi ke pedalaman jauh. Atau sebahagian ahli tafsir juga mengertikan sebagai gunung ganang. Manakib itu sebagai gunung ganang. Baik. Syekh Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, dia menyebut bahawa manusia ni yang telah sekian lama terbiasa dengan kehidupan di atas muka bumi ni, dah terlalu biasa mendapat keistimewaan, kemudahan tinggal di bumi, berjalan di atas muka bumi dengan selesa, mendapat segala kemudahan daripada tanah dan airnya, udara dan segala khazanah yang tersimpan di dalam perut bumi ni, tenaga dan segala ragam rezeki yang ada di atas muka bumi ni, akhirnya dia lupa dengan nikmat Allah. Dia lupa pada Allah yang mengurniakan keselesaan dan kemudahan itu. Sebab dah terbiasa sangat. Bangun pagi, celik mata, jalan atas muka bumi, buat kerja, tak rasa apa. Jadi, sebab itulah Al-Quran mengingatkan mereka supaya mengenangkan kembali nikmat yang besar itu dengan ungkapannya yang dapat difahami oleh setiap orang dan setiap generasi mengikut kadar pengetahuan masing-masing mengenai kejadian bumi yang amat selesa. Kalau umat zaman dulu, 1400 tahun dulu bila Al-Quran diturunkan, dia memahami nikmat kejadian bumi ini ikut tahap pengetahuan mereka pada masa itu. Tapi umat zaman sekarang dengan segala ilmu, perkembangan teknologi dan sebagainya yang Allah berikan kepada manusia, sepatutnya memahami keindahan, manfaat, kehebatan kejadian bumi itu lebih lagi daripada itu.
Jadi sebab dah terlalu biasa, sampai kita lupa kita sedang hidup di atas nikmat Allah yang amat berharga. Sebab itu ada ungkapan Arab menyebut kasratul misas tuzhibul ihsas. Sebab banyak sangat, dah biasa sangat dirasai, akhirnya dia menghilangkan perasaan tu, sensitivity terhadap perkara tersebut. Kita rasa penat malam kita tidur, tak rasa pun kalau kita besok boleh bangun daripada tidur tu. Ya, kita berasa macam tidur besok bangun macam biasalah. Tak terasa kalaulah bila kita pejamkan mata besok tak boleh celik semula. Bila kita baring di atas pembaringan itu, itulah pembaringan kita yang seterusnya. Tak terasa. Ya, sebab apa? Sebab hari-hari kita pejam mata, besok celik balik. Besok pejam mata balik, macam biasa. Jadi tak berasa. Itulah saat di mana kematian kecil kita, ya, yang belum tentu, kita tak boleh jamin besok boleh bangun semula. Ya. Ataupun kita dah hari-hari boleh bergerak macam biasa dengan selesa, ya, sehingga kita lupa sebenarnya semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dah terlalu biasa. Ya. Jadi kebiasaan itu kadang-kadang menghilangkan sensitivity. Ya. Jadi kena jaga-jaga. Sebab itu Al-Quran selalu ingatkan. Ya. Al-Quran ulang-ulang peringatan itu. Dan inilah apa yang dimaksudkan oleh Syahid Said Qutb dalam tafsirnya. Ya. Dah selesa sangat, dah terbiasa hidup atas muka bumi ini sampai lupa nak fikir tentang kejadian bumi yang sebenarnya nikmat yang sangat besar, ya, kepada kehidupan kita. Ya. Kemudian beliau lanjutkan lagi ulasan Fizilal ni pasal kejadian bumi, pasal ayat ni panjang sangat. Ya. Saya ambil sikit-sikit saja. Ya. Pengertian bumi yang mudah ialah sifat selesa zalul yang biasanya dikatakan kepada binatang yang selesa ditunggangi. Ini macam apa yang disebut oleh Ibn Ashur tadi. Ya. Kerana bumi yang kita lihat tetap, mantap, tenang itu adalah satu makhluk yang bergerak. Ini pemahaman Said Qutb. Ya. Dari awal ayat-ayat yang hari itu yang kita dah jelaskan pasal neraka, beliau juga berpandangan bahawa neraka itu adalah makhluk Allah yang hidup dengan caranya sendiri, yang Allah berikan kaedah hidupnya yang sendiri. Begitulah bumi. Ya. Malah ia bergerak begitu laju dan pantas. Di samping itu juga ia bersifat mudah ditunggangi. Makna mudah kita manfaatkan dia. Ia tidak mencampakkan penunggangnya dari atas belakangnya dan langkah-langkahnya juga tidak tergelincir. Makna kita atas muka bumi ni tak tergelincir, tak jatuh walaupun bumi bergerak dengan pantas. Ia tidak menggoncang dan memenatkan penunggangnya seperti yang dilakukan oleh binatang-binatang liar yang tidak mudah ditunggangi. Jadi diibaratkan, sebab perkataan zalul itu biasa digunakan kepada binatang yang telah dijinakkan, maka Allah gunakan lafaz zalul untuk bumi sebagai gambaran bumi ni seolah-olah kita tunggang dia, kita manfaatkan dia walaupun zahirnya nampak macam liar, ya, macam binatang yang liar tu. Ya. Tapi dengan kejadian bumi yang penuh hikmah Allah jadikan itu, kita tak terasa pun pergerakan bumi yang begitu pantas. Ya. Dalam Fizilal disebutkan antara contoh, ya, ciri-ciri kejadian bumi. Makhluk bergerak yang kita tunggang ini berputar di sekeliling dirinya atau pada paksinya. Kita belajar dalam sains, selaju 1000 batu sejam, lebih kurang 1600 km sejam. 1600 km sejam ni sangat laju lah. Mungkin lebih laju kalau dalam Wikipedia lebih laju daripada Boeing. 2 kali ganda. Dan ia berputar mengelilingi matahari pada orbitnya selaju kira-kira 65,000 batu sejam, kira-kira 105,000 kilometer dalam masa sejam. Kemudian ia bergerak bersama matahari dan bintang-bintang keluarga matahari
kira-kira 20,000 batu sejam, lebih 40,000 kilometer sejam. Jadi pergerakan itu sangat laju, tapi kita yang duduk di atas bumi ni tak terasa, tetap rasa selesa. Tak rasa bergoncang, tak rasa pening, dan bahkan boleh mencipta pelbagai kehidupan di atas muka bumi ini. Selanjutnya, Syed Qutb menyebutkan, 3 gerakan bumi itu masing-masing mempunyai hikmahnya dalam kehidupan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini. Putaran bumi pada paksinya, yang pertama tadi, melahirkan malam dan siang. Andainya hari tetap malam selama-lamanya, maka seluruh yang hidup di bumi ini akan menjadi beku. Dan andainya hari tetap siang selama-lamanya, nescaya seluruh makhluk yang hidup akan terbakar kerana terlalu panas. Jadi hikmahnya Allah putarkan bumi itu pada paksinya supaya ada masanya malam, ada belahan dunia yang lain pula mengalami siang. Begitu seterusnya. Sementara putaran di sekeliling matahari pula, bumi beredar pada orbitnya mengelilingi matahari, melahirkan musim-musim yang berlainan. Dan andainya hanya satu musim sahaja yang tetap, maka kehidupan di bumi tidak akan wujud dalam bentuknya yang ada sekarang. Jadi tak terasa lah hidup yang ada sekarang ni. Ada 4 musim dan sebagainya. Walaupun kita tak ada musim tu secara jelas kan, sebab kedudukan negara kita. Dan yang ketiga, mengenai gerakan bumi yang ketiga, bumi bergerak bersama dengan matahari dan semua bintang-bintang ni, maka tabir ghaib belum lagi menyingkapkan hikmahnya. Makna manusia belum tahu apa hikmah di sebaliknya. Tapi yang pasti, gerakan itu mempunyai pertalian dengan dasar keseimbangan alam buana yang besar ini. Jadi bila kita kaji, bila kita lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bumi ini, walaupun dengan pergerakan yang begitu pantas, setiap pergerakan itu sebenarnya mendatangkan hikmah dan manfaat untuk kehidupan manusia itu sendiri. Jadi selain daripada putaran bumi yang memberi manfaat kepada kehidupan manusia dan makhluk lain, Allah mencipta bumi ini dengan sifat-sifat istimewa yang serba memudahkan kehidupan manusia. Setiap satu ni dihuraikan panjang oleh Syed Qutb dalam Fi Zilalil Quran. Daya graviti bumi dan tekanan udara yang sesuai. Jadi kita boleh ada tetap di atas muka bumi ni. Boleh tanya pada Syekh Muzaffar ke apa, bila dia naik ke angkasa lepas tu kan, macam mana gayanya. Jadi kalau tak ada graviti yang cukup, mungkin kita dah terapung-apung, terhuyung hayang di atas muka bumi ni. Dan tarikan itu pun cukup-cukup sesuai untuk kita boleh hidup tetap atas muka bumi. Tak terlebih, tak terkurang. Begitu juga tekanan udara yang sesuai pada permukaan bumi ini. Yang sesuai dengan tubuh kita. Kalau tekanan terlebih, tak sesuai dengan tubuh kita, tak sama, tak sesuai. Mungkin boleh merosakkan sistem dalam tubuh kita, macam kita naik ke tempat yang terlalu tinggi contohnya, tanpa peralatan yang sesuai. Mungkin, ataupun masuk ke bawah dalam air yang terlalu dalam. Jadi sesuai kita atas muka bumi ni, Allah letakkan tekanan tu sesuai dengan tubuh badan jisim kita ni. Kandungan unsur-unsur dalam udara yang memenuhi bumi dalam kuantiti dan nisbah yang tepat. Oksigennya ke, karbon dioksidanya ke, apa segala macam, hidrogennya. Kenapa hidrogen tu perlu juga walaupun manusia tak bernafas dengannya. Tapi kerana ia sebahagian daripada molekul yang membentuk air. Jadi air itu sangat diperlukan oleh manusia. Jadi semua ni berada dalam kuantiti dan nisbah yang sangat tepat. Sebenarnya ulama-ulama kita turut mencatatkan kajian-kajian sains ini dengan detail pada sebahagian buku dan kitabnya. Kalau kitab akidah contohnya, macam Az-Zindani, Tauhid Az-Zindani, itu penuh dengan
data-data saintifik untuk memahami kewujudan, keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Baik. Juga elemen perseimbangan yang menjadikan bumi planet yang selesa, jarak yang sesuai dengan matahari, nisbah turunnya hujan dengan penyejatan air, bentuk muka bumi yang berbagai rupa yang sesuai didiami oleh manusia. Jadi ini sebahagian daripada apa yang manusia perlu fikirkan, bahawa bila kita baca dalam surah Al-Mulk ini, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, kita faham zalula itu sebenarnya Allah jadikan bumi ini memang cukup sesuai untuk kehidupan manusia. Allah permudahkan bumi ini untuk membolehkan kita hidup selesa di atasnya. Okay. Baik. Wa kulu min rizqih, dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Sambungan ayat tadi. Ibnu Katsir kata, berusaha mencari rezeki dengan menempuh sarananya, kaedah-kaedah mendapatkan rezeki itu tidaklah bertentangan dengan citra tawakal kepada Allah. Kerana ketahuilah bahawa usaha serta ikhtiar kalian tidak dapat memberi sesuatu manfaat pun kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian. Jadi kita cari rezeki ini Allah akan beri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak mudahkan, Allah tak izinkan, tak dapat juga. Okay. Hamka, usahakanlah dengan segala daya upaya yang ada padamu, dengan akal fikiran dan kecerdasan. Kamu tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu rezeki. Rezeki akan didapati menurut kadar usaha dan perjuangan. Okay. Dan Ibnu Ashur, manfaat daripada menjadikan bumi itu mudah dan selesa, tazlilul ard yang kita sebut tadi, ialah supaya ia boleh didiami. Kalau diibarat kepada binatang tadi, ialah boleh ditunggang dan mengambil makanan daripadanya, mengambil susunya dan sumber makanan daripada binatang tu. Jadi Ibnu Ashur dia memberikan gambaran daripada maksud asal zalul yang biasa digunakan kepada binatang itu dengan kehidupan kita di atas muka bumi ini, seolah-olah Allah permudahkan dia, macam Allah permudahkan binatang untuk dijadikan tunggangan dan mengambil makanan daripadanya. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW mengingatkan, hadis riwayat Ahmad, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra." Atau kama yurzaqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana. Riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya dia akan memberimu rezeki. Macam mana sebenar-benar tawakal tu? Allah berikan gambaran sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Burung terbang keluar daripada sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di petang hari dalam keadaan perut kenyang. Burung pun Allah siapkan segala rezeki untuknya, walaupun tanpa Allah bekalkan dengan akal fikiran dan juga kecanggihan teknologi, burung masih makan yang sama macam itulah daripada dulu sampai sekarang. Manusia ni dah pelbagai makanannya. Dah rencam dah. Rezekinya Allah tetap berikan kepada burung-burung ni. Itulah Al-Latif Al-Khabir yang kita sebut pada minggu yang lalu. Allah ni sangat penyantun, lemah lembut, halus pengetahuannya sampai kepada burung-burung yang kecil. Bahkan yang lebih kecil daripada itu pun Allah sediakan rezeki untuk mereka. Tapi dengan syarat usahanya tadi. Apa usaha yang burung lakukan? Dia keluar daripada sarangnya untuk mencari. Itulah usaha dia. Tapi apakah dia keluar tu dia tahu dia akan dapat? Dia tak tahu. Itulah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ikut Hamka, bumi yang telah direndahkan untuk kamu itu, kuasailah bumi ini. Bongkarlah rahsianya. Keluarkan kekayaannya. Galilah buminya. Timbalah lautannya, tebanglah kayu kayannya, pukatlah ikannya. Mana usaha tu?
Maka di dalam hadis ini dikukuhkan adanya keberangkatan di petang dan pagi hari untuk mencari rezeki disertai dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah yang menundukkan, yang memperjalankan dan yang menjadikan penyebab adanya rezeki itu. Ya Allah boleh berikan rezeki, Allah boleh tarik semula. Jadi walaupun kita kata yang bagi yang kerja makan gaji ni tiap-tiap bulan akan ada, tapi kena beringat Allah yang beri, Allah boleh tarik semula dengan pelbagai cara, Allah boleh tambah, Allah boleh berikan keberkatan pada rezeki dan sebagainya. Baik, agak panjang sikit malam ni. Wa ilaihin nusyur. Dan Hamka ingatkan penghujung ayat 15 itu cuma satu saja perlu diingat, kata Hamka. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan setelah dibangkitkan di hari akhirat kelak. Hamka kata apa nak diingatkan? Manusia ni memang ditakdirkan bertabiat suka kepada kemajuan. Ayat ini adalah pegangan hidup orang Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Hari ini dah canggih dah. Ya, tapi kena diingat, wa ilaihin nusyur. Kepada Allah juga nanti kita akan dikembalikan. Manusia tidak akan celaka dan tidak akan mencekik dirinya sendiri dengan hasil kemajuan akalnya, asal dia sentiasa ingat bahawa akhir hidupnya ialah kembali kepada Tuhan. Jadi apa pun kecanggihan, kemodenan yang diusahakan oleh manusia, dia akan usahakannya dengan tujuan yang baik, digunakan untuk perkara yang baik. Ya? Dan mati itu ialah kembali kepada Tuhan, kembali ke tempat asal untuk bertanggungjawab ke atas apa yang pernah kita perbuat di dunia ini. Maka ayat 15 ini lebih memperjelas lagi ayat yang kedua di permulaan surah ini yang kita dah huraikan dulu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Wa huwal azizul ghafur. Ahsanu amala tu. Untuk Allah uji siapa yang paling baik amalannya. Ingat Fudail bin Iyad punya pandangan, dia bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak. Sebab usia manusia tak sama, kesedarannya juga tak sama. Dia mula beramal mungkin dalam usia yang sudah lanjut usia. Tapi yang paling baik itu, apa paling baik itu? Ahsanu amala, paling ikhlas, akhlasahum wa aswabahum. Yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling tepat, betul, berbetulan dengan syariat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbetulan dengan sunnah, maknanya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Baru boleh dapat ahsanu amala tu. Baik, kesimpulan insya-Allah. Bila dilihat keadaan alam yang ada di sekeliling kita ini, akan terserlahlah sifat-sifat Allah yang mulia terlukis jelas padanya. Pada kejadian alam ni kita akan lihat sifat kesempurnaan Allah, al-kamal. Keindahan Allah, al-jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan kemuliaan al-jalal. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bertemu kasih dan sayang. Bila kita perhatikan alam, kita akan nampak bahawa adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Di sana bertemu perlindungan Allah. Di sana bertemu peraturan dan ketentuan yang sangat rapi. Allah urus dunia ni semua, tadbir dunia ni semua dengan sangat rapi. Membuat kita menjadi kagum. Maka berasa bahagialah diri kerana diberi akal untuk memikirkan semuanya itu. Dan diberi perasaan halus untuk merasakannya. Macam kita sebut tadi, graviti itu, tarikan graviti, kandungan udara, kalau terlebih untuk memudaratkan manusia, Allah jaga setiap satunya. Di zaman yang banyak manusia menjadi cemas memikirkan apa yang akan terjadi pada masa depan, kepadatan penduduk, pencemaran udara, perubahan iklim dan bagaimana mengatasi semuanya itu, tapi suatu hal yang sudah semakin jauh daripada fikiran orang. Ini Hamka punya bahasa 1, 2, 3 ni tadi. Bagaimana memperbaiki dan mengembalikan roh kepada pangkalnya. Itu yang manusia lupa. Supaya rasa cinta yang sebenar tumbuh kembali dan rasa bimbang menjadi hilang. Kerana ada yang mempertautkan, iaitu kesedaran akan adanya yang maha kuasa. Kalau manusia insaf adanya Allah, cintanya kepada
Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya mengurus, mentadbir, memakmurkan alam ni dengan baik. Kalau tidak, jadilah tadi kebimbangan kita terhadap pencemaran alam, perubahan iklim dan bala bencana yang bakal timbul kerana tangan-tangan manusia tu. Baik. Akhir sekali ni insyaAllah. Nas Al-Quran ini menunjukkan kepada semua hakikat-hakikat ini supaya disedari oleh setiap individu dan setiap generasi mengikut kemampuan ilmu dan pengamatan masing-masing. Kalau dulu awal-awal Al-Quran diturunkan, zaman itu, mereka melihat alam tu dengan kacamata mereka, sekadar pengamatan dan pengetahuan mereka pada masa itu. Mereka nampak Allah turunkan hujan daripada awan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada air hujan yang turun membasahi bumi itu. Mereka boleh bercucuk tanam. Mungkin setakat itulah. Tapi dengan perkembangan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia ni, zaman ini pengamatan kita, kemampuan ilmu kita tentulah lebih lagi kita mentadabbur alam ini. Ini supaya mereka menyedari wujudnya kekuasaan ilahi yang memegang tampuk kerajaan seluruh alam. Supaya kita sedar bahawa alam ni ada yang menguasainya dan mengurusnya. Kekuasaan itulah yang melindungi mereka, melindungi segala makhluk di sekelilingnya dan menjadikan bumi dalam keadaan mudah dan selesa. Zalula tadi tu. Andainya kekuasaan itu mengurangkan pemeliharaannya barang sekelip mata, nescaya seluruh alam ini menjadi kacau bilau dan penghuninya hancur lebur. Jadi dengan Rahman dan Rahimnya Allah, dengan Al-Latif dan Al-Khabirnya Allah, Allah menjadikan bumi ini sangat selesa untuk kita diami, kita mencari rezeki, dan sepatutnya lah dia membawa kita kepada ta'abbud kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah dan tunduk kita kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kesimpulan yang kita boleh ambil daripada satu ayat saja malam ni, ayat yang ke-15 surah Al-Mulk. InsyaAllah dah pukul 10 lebih. Salah silap saya mohon maaf, terpanjang sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan dengan Al-Quran. Allah hidupkan hati kita dengan penghayatan Al-Quran. Dan Allah pelihara dan bimbing kita dengan panduan Al-Quran insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Sila Tuan Haji Rahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz di atas tazkirah yang lengkap, padat dan rasa sangat menyentuh jiwa lah kan. Bagaimana kita dengan izin take for granted lah. Macam mana Ustaz cerita tadi kan, dah biasa tidur tapi kita tak sangka mungkin itu tidur yang terakhir kan. Dah biasa berjalan di atas muka bumi, tapi tengok bumi berputar punya laju kan. Dan itu adalah nikmat-nikmat Allah yang kita take for granted lah. Alhamdulillah, selesai sudah sesi ngaji ilmu kita pada malam ini. Sebelum kita berpisah, ingin nak buat sedikit introduction berkenaan Ikram dan juga program-program berkaitan Ikram. InsyaAllah pada hujung minggu ni kita ada juga banyak program-program yang dibuat oleh Ikram Hidayah Center di Pusat dan juga Ikram di Perak. Sebentar ya. Okay, kita ada program mengaji ilmu. So ini kita akan buat pada setiap malam Selasa, di mana akan dihoskan oleh Ikram Teluk Intan. Dan pada hujung minggu, setiap Sabtu dan Ahad, kerjasama Ikram Ipoh
dan juga rakan Hidayah Ipoh fahami bahasa Arab dengan Ustaz Dr. Muhammad Syarani Muhammad Naim pada hari Ahad 7.30 pagi, dan juga kelas asas akidah agama Islam bersama Muallim Zulkifli, Ustaz Zulkifli pada hari Sabtu. Boleh juga ajak rakan-rakan mualaf dan juga kita yang kata dah lama memulak agama Islam kan. Kita nak mengukuhkan lagi akidah, insya-Allah. So itu untuk beli saudara barulah. Dan yang seterusnya, yang ini seminar dakwah masyarakat majmuk, yang ini Hidayah Center Foundation pusat lah, dengan kerjasama Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, dan Majlis Dakwah Negara. Tak keluar full screen lah, tak keluar full screen. Tak keluar full screen. Sekejap. Okey. 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 Dah nampak Okey. Okey, so ini ada program-program yang berlaku lah yang akan berlaku pada hujung minggu ni. Dan untuk belia Ikram Muda Perak, belia Hanya Perak, kita juga ada menganjurkan pertandingan video pendek lah, dan detail-detail berkenai pertandingan video ni ada di share di ruangan chat, dan juga kami akan kongsikan dalam WhatsApp group Ikram Teluk Intan lah. Maybe boleh disebarluaskan di Ikram kawasan masing-masing lah, insya-Allah. So itu saja daripada saya. Akhir kalam, terima kasih di atas kesudian saudara dan saudari, tuan-tuan, puan-puan, di atas perkongsian masa bersama kami pada malam ni. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tangguh dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsul, nanti bagi slide ya. Boleh, insya-Allah. Okay. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.